Ya, apakah dengan menyokong Perikatan Nasional boleh bagi jaminan untuk bebaskan Najib? Apakah dengan menyokong Perikatan Nasional bagi jaminan bahawa Presiden UMNO yang lain akan jadi ketua dan akan jadi parti yang akan memerintah negara seperti mana tahun-tahun sebelum ini? Tidak ada jaminan, saudara. Tak ada jaminan. Ya, mana mungkin kita percaya kepada satu parti yang bersungguh-sungguh dan berusaha untuk nak kuburkan UMNO. Hari ini kita nak bercakap bahawa parti tersebut nak menyelamatkan UMNO. Tak masuk akal, saudara. Yang pasti dan fakta, ya, tentang parti mana sebenarnya yang menyelamatkan UMNO adalah Pakatan Harapan. Seperti mana Anwar selalu sebut, dialah sendiri yang menentang keras usaha Muhyiddin dan juga Mahathir untuk membubarkan parti UMNO. Ya. Jadi sepatutnya ahli UMNO, penyokong UMNO mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada PMX kita. Dan tanda terima kasih itu harus diterjemahkan di peti undi. Kita berikan mandat kepada kerajaan perpaduan ini supaya terus memerintah sampai PRU yang ke-16, kerana dengan cara itu sajalah UMNO dapat diperkuatkan. Dengan penerangan yang sekerap mungkin, UMNO akan kembali seperti parti UMNO yang asal dahulu, ya, supaya dia menjadi parti yang terbesar mewakili orang Melayu. Jadi kerajaan perpaduan akan lebih beruntung kerana dalam kerajaan perpaduan ini ada parti yang akan memperjuangkan, ya, nasib orang Melayu, ada parti yang akan memperjuangkan nasib bukan Melayu, ada parti yang juga akan memperjuangkan semua kaum dan negara kita. Ini sudah cukup package membentuk satu kerajaan, ya, dalam Malaysia yang kita tahu sebagai kerajaan negara yang berbilang kaum. Perikatan Nasional tidak boleh jadi kerajaan dia kerana parti itu tidak menggambarkan parti berbilang kaum. Ya, dia lebih kepada main sentimen agama, kaum, agama, kaum. Ya, apa sahaja yang Anwar Ibrahim buat untuk kebajikan rakyat, walaupun, ya, program-program yang Datuk Seri Anwar perkenalkan itu banyak memberi keuntungan kepada orang Melayu, namun Anwar tetap dikatakan, ya, Perdana Menteri yang anti Melayu, Perdana Menteri yang liberal, Perdana Menteri yang pro kepada Yahudi, Israel dan sebagainya. Ini tomahan yang dibuat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan tomahan itu sampai ke kampung-kampung, ya, dan ada yang termakan dengan tomahan ini. Silapnya kita mungkin tidak memberikan penerangan yang cukup jelas. Jentera-jentera kerajaan juga mungkin, ya, tidak dapat berfungsi dengan baik untuk memberikan penerangan kepada rakyat-rakyat di bawah sana. Ya. Okey. Keputusan PRU yang ke-15 juga menyaksikan di DUN Simpang Jeram itu sendiri, ya, di mana Salahuddin Ayub juga menang. Ya, dia menang di Parlimen dengan majoriti 20,989 di DUN Sungai Simpang Jeram. Salahuddin mendapat undi 8,749. Barisan Nasional, ya, ketika itu menang dengan 6,062. Kemudian Perikatan Nasional 6,350. Ya, dan Pejuang hilang deposit, hanya dapat 208 undi. Bermakna undi tertinggi ketika itu adalah diperolehi oleh arwah Salahuddin Ayub dengan 8,749. Undian yang kedua tertinggi adalah Perikatan Nasional 6,350. Barisan Nasional 6,062 undi dan Pejuang 208 undi. Jadi kalau lihat di sini, kalau dicampurkan, ya, undi diperolehi oleh Salahuddin 8,749 campur dengan Barisan Nasional 6,062, ya, maka kita lihat atas kertas memang boleh menang lagi di Simpang Jeram. Tetapi seperti mana yang saya sebut tadi, ya, kali ini demokrasi atau politik negara kita, pilihan raya negara kita dah tak seperti satu ketika dahulu. Ya, atas kertas bukan satu bacaan yang tepat. Ya, bahkan penganalisa politik yang selalu membuat, ya, undian poll dan sebagainya juga banyak yang tak tepat, saudara. Ya, kerana manusia atau pemuda-pemudi ini boleh berubah bila-bila masa saja. Apa saja maklumat yang dicapai, maklumat yang dia perolehi. Kalau maklumat itu banyak yang baik sampai kepada dia, dia akan berfikiran yang baik. Tetapi kalau maklumat itu adalah maklumat fitnah, maklumat yang tak betul banyak sampai kepada dia, maka dia akan membuat keputusan yang tidak baik. Ini yang perlu kita lakukan, yang perlu
diberi perhatian oleh jentera-jentera di dalam Pakatan Harapan, jentera-jentera daripada Kerajaan Perpaduan. Ya, kita ada kelemahan besar dari segi penerangan. Ya, kita lebih kepada melihat atas kertas, tetapi kita tidak turun ke bawah, ya, menyantuni mereka. Ya, program-program ceramah kelompok misalnya. Ya, ada. Kadang-kadang pilihan raya ni ada calon-calon yang memandang rendah pada ceramah kelompok. Mereka kata tak perlu dah ceramah sekarang ni. Yang penting kita buat media sosial, beri penerangan media sosial. Yang penting kita pergi rumah ke rumah menyentuni pengundi-pengundi. Tetapi mereka lupa, kalau mereka menziarahi rumah, dari satu rumah ke satu rumah, betul, itu satu perkara yang baik, menyentuni pengundi-pengundi terus kepada pengundi. Tetapi kita kena faham, satu hari berapa rumah yang kita larat pergi. Ya, dalam puluhan ribu pengundi-pengundi, apakah kamu mampu untuk ziarah mereka? Ya, jadi ceramah kelompok itu penting diadakan. Walaupun ceramah itu dihadiri oleh 20 orang, 30 orang saja, tidak ada masalah, saudara. Bila hadir 20 orang, 30 orang, sama dengan kita menziarahi rumah 20 orang dan 30 orang. Apakah kita mampu satu hari kita boleh ziarah rumah 20-30 orang? Mungkin kita tak mampu. Ya? Bila kita tak mampu, maka kita kumpulkan mereka dalam satu ceramah kelompok, dan apa yang perlu kita sebut di kawasan-kawasan tersebut berdasarkan kepada masalah di kawasan berkenaan. Ya? Kemudian kita ceritakan, ya, tentang apa yang saya sebut tadi, ya, penerangan, terutamanya kepada ahli UMNO. Kalau kita buat ceramah di kawasan putih UMNO, yang kita tahu kawasan itu memang ramai ahli UMNO, penyokong UMNO yang kuat di situ. Jadi isu yang kita bawa adalah isu penting, iaitu bagaimana kita nak jelaskan kepada mereka mengapa UMNO mengambil keputusan untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Ya, kita akan tunjuk kepada mereka bahawa parti UMNO ini adalah parti yang menjunjung tetah ke bawah duli tuanku. Maka sebab itu UMNO mengambil keputusan untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Kita kena terangkan kepada mereka parti manakah yang tidak mendengar tetah tuanku. Jadi kita akan sebut dengan mereka. Ya? Dan kita selalu ulang dan selalu ulang dalam setiap ceramah-ceramah kelompok. Di setiap tempat, ya, pusat daerah mengundi, tempat-tempat markas-markas kita, ya, terangkan benda ini. Ya. Di samping kita menerangkan dasar-dasar kerajaan yang banyak membantu orang-orang Melayu khususnya. Apabila PMX memperkenalkan, ya, dasar untuk membasmi kemiskinan tegar contohnya, nak dihapuskan dalam tahun ini juga kemiskinan tegar, kita kena bagi tahu mereka, ya, kemiskinan tegar itu majoritinya adalah orang Melayu Islam. Ya. Kita tidak nafikan bahawa ada kaum lain juga yang miskin, tetapi majoritinya adalah Melayu Islam. Jadi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat keputusan untuk basmi kemiskinan tegar, maksudnya Datuk Seri Anwar Ibrahim juga adalah pemimpin yang mengambil berat tentang Melayu Islam. Jadi ini dapat menafikan, ya, hujah-hujah mereka mengatakan kerajaan hari ini bukan kerajaan yang membela orang Melayu dan bukan kerajaan yang membela orang Islam. Cuma Datuk Seri Anwar Ibrahim tak sebut, ya, hidup Melayu, hidup Islam, dia tak sebut, saudara. Yang penting bagi dia adalah pelaksanaan. Ada parti yang hanya hidup sebut dengan slogan semata-mata, hidup Islam, Allahu Akbar, hidup Islam, Allahu Akbar, tetapi nak beri kemudahan air pun tak mampu. Ya? Yang dia tahu adalah memperlekehkan orang, yang dia tahu adalah mempersendakan peribadi orang, meremehkan usaha-usaha orang lain, memperbodohkan pemimpin yang lain, yang dia tahu adalah untuk mengatakan orang yang bukan sama dia adalah penentang pejuang-pejuang Islam. Itu saja yang mampu mereka lakukan. Mereka tidak ada hujah, ya, bagaimana nak mentadbir negeri. Mereka tidak ada hujah untuk nak cerita tentang ekonomi. Mereka tidak ada hujah, ya, bagaimana nak cerita tentang menarik pelabu dan sebagainya. Buka saja mulut, sentimen kaum. Buka saja mulut, sentimen agama. Dengan dua modal ini sajalah mereka mengharapkan, ya, pengundi-pengundi yang malas cari maklumat, pengundi-pengundi yang boleh diperbodohkan supaya mengundi mereka. Ya, sebab itu tak pelik kalau naiknya pemimpin di negeri berkenaan adalah pemimpin seperti Sanusi. Tak pelik, ya, kalau naiknya pemimpin, ya, di negeri berkenaan naiknya seperti Deng Cecopong di Kelantan. Ya, angkat sumpah saja, ya, belum kering cop jari sebagai menteri besar, apa dia sebut? Sepatutnya dia mengalu-alukan, ya, calon pembangkang dalam Dewan Negeri 2 orang itu. Sepatutnya dia mengalu-alukan kerana ada pembangkang dalam Dewan boleh menyemak imbang, ya, keputusan-keputusan kerajaan, boleh mengkritik
apa yang tak betul ataupun beri cadangan untuk memperbaiki negeri Kelantan. Sepatutnya dia mengalu-alukan. Tetapi apa yang dibuat, inilah contoh, dia kata, dua adun yang menentang perjuangan Islam. Apakah ini pemimpin yang diangkat oleh rakyat Kelantan? Ya, saudara, sama juga di Kedah. Ya, di Kedah. Apa yang dia buat, semua betul. Dia ketuk kepala perempuan dengan kertas pun pada dia betul. Bergurau. Tapi Anwar Ibrahim bergurau minta nombor telefon. Oh, salah. Ya, Anwar minta nombor telefon. Oh, salah. Ini gangguan seksual. Anwar ini nak mengorat budak-budak. Takkan dah tua-tua pun menggatal lagi. Macam-macam dia kata kepada PMX kita. Ya, tapi kalau dia ketuk kepala orang, ya, dia kata bergurau. Ya, orang lain bukan bergurau. Orang lain serius. Ini yang sepatut dinilai oleh rakyat. Ini yang sepatut dinilai oleh rakyat, saudara. Ya? Jangan kita mudah diperbodohkan oleh pemimpin yang hanya nak dapatkan jawatan dan kedudukan. Ya? Hari ini pun ramai dah walaon, ya, meroyan. Sebab apa meroyan? Sebab nak sampai 3 Ogos dah ni. Ya? Hari ni sudah 24 hari bulan. 24 hari bulan, dah penghujung bulan 8. Bila Muhyiddin nak angkat sumpah? Ya? Bila Muhyiddin nak angkat sumpah ni? Kata bulan 8 kerajaan jatuh. Ini yang dijanjikan kepada penyokong-penyokong mereka. Berikan sokongan kepada kami dalam PRN. Ya, maka banyaklah menang di Kelantan. Oh, kosong. Mereka sapu bersih di Don Terengganu. Di Kedah pun mereka menang besar. Ya, tetapi apakah Muhyiddin dapat angkat sumpah? Ya, tak dapat, saudara. Ya, silap-silap Muhyiddin angkat sumpah dalam mahkamah. Ya, angkat sumpah ni banyak dalam mahkamah pun kena sumpah. Ya, saya Mahyadin Yassin angkat sumpah memberi keterangan, segala keterangan saya semuanya betul, tidak ada yang tidak betul, melainkan betul belaka. Itu pun angkat sumpah juga. Tetapi sebagai apa? Sebagai yang dituduh. Sebagai apa? Sebagai saksi. Jadi mungkinlah, ya, janji Muhyiddin untuk angkat sumpah itu adalah janji untuk angkat sumpah dalam mahkamah. Bukan dia seorang saja. Ya, si Mazah Dolmat pun mungkin angkat sumpah, saudara. Ya, baru-baru ni diberitakan akaun pribadi beliau pun turut dibeku. Ya, kalau akaun kita dibeku, ya, faham-faham sajalah. Ya, takkan tiba-tiba akaun kita kena beku. Ya, jadi tunggulah, saudara, episod-episod yang seterusnya. Sebab itulah mereka meroyan. Mereka sanggup lakukan apa saja. Ya, mereka pergi ke Sabah dan Sarawak untuk nak mencari pelacur-pelacur politik kalau boleh untuk dibeli. Mereka pergi ke Perak, nak cari 4 adun di Perak untuk jatuhkan kerajaan Perak. Mereka pergi sana. Kerja dia hari ini pembangkang adalah untuk nak curi ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli Parlimen. Dia dah menang dah, saudara. Sepatutnya dia dah menang. Duduk pejabat, berkhidmat dengan masyarakat. Ya, berikan apa yang kamu janjikan kepada pengundi-pengundi kamu. Bila kamu dah menang. Tetapi bila mereka menang, mereka sibuk menjelajah ke merata negeri untuk nak cari orang-orang nak sokong dia untuk melompat, tujuan dia untuk dapat kuasa. Tak habis-habis dengan politik. Ya, PRU 15 dah berlalu. PRN pun dah habis. Sepatutnya fokus kepada rakyat. Kesian kepada rakyat. Ya, rakyat baru nak pulih sekarang ini. Ekonomi baru nak naik. Sepatutnya bantu untuk meningkatkan ekonomi negara. Ya, bila ekonomi negara boleh ditingkatkan, maka yang untungnya adalah rakyat. Tapi apa yang mereka lakukan adalah menjelajah ke merata negeri, cuba nak cari mana-mana pelacur-pelacur politik yang boleh dia beli. Ini kehidupan Muhyiddin. Sebab dia pernah jadi Perdana Menteri hasil daripada pembelian-pembelian pelacur politik ini. Ya, orang-orang yang tidak bermaruah yang dia beli itulah mengangkat dia sebagai Perdana Menteri. Sebab itu tidak ada keberkatan. Sebab itu 17 bulan saja jadi Perdana Menteri, dia terjelepok jatuh. Yang menjatuhkan Muhyiddin bukan Pakatan Harapan. Yang menjatuhkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri adalah rakan dia sendiri. Kenapa? Sebab dia khianat rakan dia. Tuhan ada janji, kalau kita khianat kepada orang, satu hari, ya, kamu juga akan dikhianati. Maka benarlah kata Tuhan. Ya, Muhyiddin jatuh dikhianati oleh rakan dia. Sebab kamu mengkhianati Parti UMNO, maka Parti UMNO menghukum kamu dan kamu jatuh terjelepok. Tak sempat kamu nak tekan Swiss. Tak sempat kamu nak tekan button. Walaupun inilah perkataan yang selalu Muhyiddin sebut. Ugut-ugut akal-akal dia dalam Perkhidmatan Nasional. Jangan sampai saya tekan butang. Jangan sampai saya tekan butang. Ya, nak menakutkan kawan dia. Apakah kawan dia takut? Tak takut, saudara. Pasal kawan dia tahu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri hanya kelebihan 3-4 orang aja. Majoriti dia. Ya, bukan seperti Anwar Ibrahim ada 148, 147.
yang menyokong dia. Setakat 2-3 orang tekan button pun Anwar tak jatuh. 30 orang daripada Barisan Nasional tarik sokongan pun Anwar tak jatuh. Tapi Muhyiddin tak sedar diri. Dia hanya berkuat dengan 3-4 ketul orang je. 3-4 ketul. Ya? Tarik je yang dia berpaut. 3 ketul, 4 ketul tarik aja yang Muhyiddin berpaut, saudara. Ya? Sebab itu bila dia bagi amaran nak tekan button, orang tak takut. Orang ketawakan dia. Akhirnya, saudara, belum sempat lagi Muhyiddin tekan button, UMNO tekan button dulu. Bila UMNO tekan button dulu, terjerepuklah ya si tompok ini jatuh ke bawah. Sebab itulah hari ini untuk menghilangkan rasa malu dia ya sebagai seorang ya Perdana Menteri yang mencipta sejarah, Perdana Menteri yang paling singkat dalam sejarah politik negara. Sebab itu dia cuba nak angkat balik diri dia sebagai Perdana Menteri. Walaupun dengan apa cara sekalipun, dia mesti nak angkat diri dia. Dia nak jadi seperti Mahathir, satu-satunya pemimpin yang menjadi Perdana Menteri 2 kali. Ya? Nak tiru Mahathir lah ni. Mahathir tak apa. Kali pertama dia perintah lama, 22 tahun saudara. Kemudian dia jadi Perdana Menteri 22 bulan. Kemudian dia jatuhkan diri dia sendiri. Sebab khianat dia pasal. Dia sanggup jatuhkan dia sendiri buat kerja bodoh. Itu Mahathir. Muhyiddin, apakah dia mampu nak ikut seperti Mahathir? Menjadi Perdana Menteri 2 kali. Ya? Jadi kita beritahu dengan Muhyiddin, janganlah kamu berangan. Ya? Kamu jangan berangan. Mana mungkin rakyat Malaysia mahukan seorang Perdana Menteri yang malas. Ya? Yang malas. Bukan kita kata malas. Tengku Razali pun sebut. Muhyiddin Yassin ni memang pemalas. Dia pernah kerja dengan saya dulu, kata Tengku Razali. Memang malas. Dan kita dapat lihat, sepanjang 17 bulan dia jadi Perdana Menteri, memang malas sungguh, saudara. Memang malas sungguh. Ya, pernah saya tengok dia bergerak macam Anwar Ibrahim. Pergi ke mata-mata tempat. Pernah? Tak pernah, saudara. Yang pernah kita tengok, waktu PKP dia main golf. Ya, yang pernah kita lihat, dia tutup parlimen. Tutup parlimen, tak payah datang parlimen. Gaji jalan. Allowance jalan. Parlimen tak payah pergi. Yang paling penting sekali tutup parlimen, orang tak boleh buat undi percaya ke tidak percaya kepada aku. Itu yang paling penting. Yang paling penting sekali, aku nak ambil duit apa banyak sekalipun, tak perlu bahas kat parlimen. Itu yang paling penting bagi Muhyiddin. Orang malas macam ini, memang akan buat kerja macam ini. Sebab dia tak nak fikir banyak. Ya? Dia tak fikir nak tarik pelabur. Bila orang tanya, hey Muhyiddin, mana pelabur? Tak ada, pelabur tak boleh datang pasal COVID. Ini alasan dia. COVID, pelabur tak boleh datang. Ya? Oleh kerana COVID, kita kena tutup masjid-masjid ini. Jangan beribadah. Oleh kerana COVID, kita buka tempat judi ini. Supaya orang boleh berjudi. Ini dilakukan oleh Perdana Menteri yang pemalas. Ya? Sebab itu, kita nak bagi tahulah ya, kepada penyokong yang di luar sana. Apakah kita nak mengangkat seorang Perdana Menteri yang seperti ini? Ya? Dan kita harus terjemahkan ya, melalui pilihan raya di Pulai ini. Kita kena bagi tahulah kepada Perintah Nasional. Cukup-cukuplah. Ya? Apa yang kamu katakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak pernah sekali pun Datuk Seri Anwar Ibrahim balas ya, dengan kejahatan. Ya? Walaupun Mahathir kata Anwar ini zalim, Anwar ini diktator dan sebagainya, tetapi rakyat melihat sendiri. Sepanjang pilihan raya negeri, di 6 negeri ini, kamu boleh berkempen sebebas-bebasnya. Tidak ada satu pun sekatan ceramah yang telah pun dihentikan oleh pihak berkuasa. Ya, sebab tu kamu berkempen seperti zaman Mahathir dulu. Zaman Mahathir dulu, ya, kita nak beri ceramah bukan senang, saudara. Ya, ceramah kita dalam Pakatan Rakyat dulu. Ya, bagi ahli daripada bypass, takkan dia tak tahu. Dia ada sejarah dalam Pakatan Rakyat. Ya, ceramah Mak Sabu disekat, ceramah Haji Hadi disekat, ceramah Tok Guru Nik Aziz disekat. Pernah kita bawa, ya, pernah satu peristiwa, kita terpaksa, ahli penyokong terpaksa dukung almarhum Tok Guru Nik Aziz lari daripada tempat ceramah. Sebab apa? Dia diserbu oleh pihak polis. Ini sejarah yang jangan kita lupakan. Di zaman Mahathir, ya, terpaksa kita bawa lari Tok Guru Nik Aziz sebab ceramah kita digempur oleh pihak berkuasa. Terpaksa seludup Tok Guru Nik Aziz bawa keluar. Ya, Mak Sabu, Anwar Ibrahim pernah diseludup bawa lari sebab polis dah naik atas pentas untuk menyekat ceramah kita. Ini zaman Mahathir Mohamad, iaitu seorang pemimpin yang hari ini berkata Datuk Seri Anwar Ibrahim itu diktator. Sebenarnya dia dah nyanyuk. Dia lupa apa yang dia lakukan puluhan tahun yang lalu. Bagaimana di zaman dia atas Keselamatan Negeri telah memenjarakan ratusan orang tanpa bicara. Itu di zaman dia. Berapa banyak media-media yang disekat. Ya? Kerana kekuasaan dia. Media tak berani nak sentuh dia. Berapa ramai kaki tangan kerajaan yang diberhentikan.
di era reformasi. Berapa ramaikah kita yang kerajaan yang ditukarkan sewenang-wenangnya kerana menentang kerajaan. Ini tidak berlaku di zaman Anwar Ibrahim. Kita tengok sendiri, kaki tangan kerajaan bebas mengkritik. Bukan saja mengkritik, kaki tangan juga ada yang memfitnah kerajaan, saudara. Ya, masih lagi tidak ditukarkan, masih lagi kekal, sebab kita nak supaya rakyat sedar, ya, bahawa bukan hanya dengan kekerasan saja kita boleh menjadikan negara ini maju, tetapi kita perlukan kesedaran, perlukan penerangan. Tetapi kalau dah beri penerangan, kita dah beri amaran, ya, kita dah beri kesedaran kepada penjawat awam supaya kamu ini lebih beretika sebagai penjawat awam. Jangan kamu, ya, menjadi penjawat awam mensabotaj dasar-dasar kerajaan. Kalau ini masih kamu lakukan, jangan kamu kata kerajaan ini zalim. Yang lebih zalim di zaman Mahathir Mohamad, ya, berapa ramai cikgu-cikgu ditukar, termasuk juga guru-guru PAS, ya, ustaz-ustaz PAS yang ditukar ke Sabah dan Sarawak. Ini hakikat yang sebenar. Tapi hari ini cuba orang PAS tunjukkan satu contoh di mana guru-guru mereka, guru pasti ke, ustazah ke, guru kafar ke, yang ditukar kerana hanya politik. Tak ada, saudara. Ya, ini tak perlu Anwar sebut, biar kita sendiri tahu. Ya, sebab itu apa yang dikatakan oleh Mahathir Mohamad itu hanyalah dia mengatakan tentang diri dia, sejarah politik dia. Anwar zalim, Anwar diktator, Anwar ni tak boleh nak sebut pasal Melayu, Anwar ni tidak mempertahankan raja-raja, Anwar ini nak tukar, ya, tanah Melayu kepada tanah berbagai kaum. Ini adalah rekaan Mahathir Mohamad yang nak dijadikan, ya, satu modal ataupun propaganda, ya, kepada rakyat yang malas mencari maklumat akan percaya kepada cerita-cerita seperti ini, ya. Jadi itu Dun Simpan Jeram. Okey. Dun Pelangai, saya nak cerita pasal Dun Pelangai. Dun Pelangai ini mengundi dia bila? Saya sebut tadi, di Dun PRK Pelangai akan diadakan penerimaan calon 23 September, undi awal 3 Oktober, tarikh mengundi 7 Oktober. Pada PRU yang lepas, Dun Pelangai ini dimenangi oleh Datuk Johari, ya, almarhum, yang terkorban dalam nahas, ya, pesawat baru ini daripada UMNO Barisan Nasional. Dia menang, Datuk Johari dapat undi 7,308. Kemudian Perikatan Nasional dapat 3,260. Pakatan Harapan hanya dapat 2,031 undi, manakala Parti Mahathir, Gerakan Tanah Air GTA hanya dapat 65 undi. Ya. Jadi Datuk Johari, kalau kita nak pandang keputusan atas kertas, memang dia boleh menang dengan besar lagi lah. Ya. Dengan 7,308 campur dengan undi Pakatan Harapan 2,000, menghampiri 10,000 dia boleh dapat kali ini. Tetapi seperti mana yang saya sebut tadi, atas kertas jangan kita jadikan sandaran, ya, kerana politik suasana sekarang dinamik, ya. Bila masa saja orang boleh berubah, ya. Atas pagar penyokong UMNO terutamanya, ya, tak semestinya 1% dapat kepada kita, ya. Mungkin 20-30% harus kita tolak. Kerana 20-30% ini bergantung kepada penerangan yang diberikan kepada mereka, keyakinan yang perlu diberikan, ya, kepada ahli-ahli UMNO dan penyokong-penyokong UMNO. Kita kena ulang dan ulang selalu kepada mereka bahawa Perikatan Nasional bukanlah pilihan paling bijak untuk kamu pilih sekiranya kamu tidak bersetuju dengan parti kamu, ya. Jangan tersalah pilih, saudara, ya. Okey, ini antara yang boleh saya kongsikan dengan anda. Dan saya nak lah ada rakan-rakan yang nak naik, saya bagi peluang untuk naik sementara saya beristirahat. Membeber panjang, tak boleh nak beristirahat pula, ya. Kalau ada lah, kalau tak ada tak apalah, ya. Kalau ada kita bagi peluang. Kalau ada pandangan-pandangan yang kawan-kawan komen di bawah, yang rasa komen ni penat nak type, ya. Penat nak type, jadi anda boleh bercakap terus naik kotak, ya. Ni daripada John, dia kata Den Tompok bakal PM ke-15. Ui, lamanya. Sekarang baru PM 10, ha.
Ya, betul kata kawan kita tadi, Khairul Nizam, dia kata nak perbaiki satu benda yang rosak bukan boleh 1-2 bulan, ya. Apatah lagi nak perbaiki pemikiran, ya. Nak perbaiki kereta, motor mudah, ya. Nak perbaiki minda dan pemikiran itu makan masa. Bayangkan saudara, ya, UMNO ni dah didoktrin puluhan tahun daripada zaman Mahathir lagi, dah didoktrin tentang keburukan Anwar Ibrahim, telah pun didoktrin tentang DAP puluhan tahun. Ya, mereka tanam dan tanam dan tanam dalam pemikiran ahli-ahli UMNO. Takkanlah dalam masa 7-8 bulan kita nak dapat bersihkan. Ya, sudah pasti makan masa. Ya, tapi jangan tunggu terlalu lama. Ya, ada masa, ada peluang. Ya, secepat mungkin kita pulihkan mereka. Ya, insya-Allah kalau cara penerangan kita, pendekatan kita itu betul, ya, insya-Allah kita dapat mengembalikan kembali, ya, membersihkan kembali media-media mereka yang telah pun terkotor puluhan tahun. Ya. Cuma saya rasa agak kesal sikitlah kerana saya nampak Ketua Pemuda UMNO seperti tidak membantu ke arah ini. Ya, dia lebih kepada kenyataan yang negatif sebenarnya. Sepatutnya Ketua Pemuda UMNO mendekati anak-anak muda untuk menerangkan kepada anak muda tentang keputusan UMNO untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Bukan dia menyerang pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan. Serangan dia kepada pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan itu dilihat seperti untuk menunjukkan dia sebagai hero. Ya? Tetapi hero atas dasar pribadi dia sahaja. Apakah dia hero, ya, untuk membantu parti UMNO itu sendiri? Tak mungkin, saudara. Ya? Jadi sebab itu, dia kena bezakan. Ya? Sewaktu UMNO jadi pembangkang dulu, dengan UMNO dah bersama dengan kerajaan. Boleh saja kritik, tetapi kritikan kita menjadi pembangkang tak sama dengan kritikan kita menjadi kerajaan. Dia ada saluran-saluran yang berbeza. Ya? Sebab itu bila saya tengok Ketua Pemuda UMNO memberi komen-komen, ya, kadang-kadang kenyataan yang dikeluar itu tak tepat langsung dan salah pun, ya, seperti dia tidak dapat maklumat terlebih dahulu sebelum dia mengeluarkan kenyataan. Tetapi kenyataan itu telah pun disebarkan. Kenyataan itu telah diviralkan, ya. Jadi inilah kelemahan yang saya rasa UMNO harus tangani, ya, sebelum kita nak beri penerangan kepada akar umbi, ya, kita harus tentukan bahawa pemimpin-pemimpin itu sendiri, ya, harus faham juga. Tak mungkin kita nak fahamkan anak-anak muda di luar sana, tapi ketua pemuda sendiri pun seperti tidak faham. Ya, seperti tidak faham. Ataupun ada agenda yang lain, wallahu alam. Kita tidak boleh nak komen, ya, sebab kita bukan parti dalam UMNO. Cuma kita rasa tak sewajarnya lah. Ya. Tak sewajarnya. Sama juga dalam parti sendiri. Parti Pakatan Harapan, keadilan sendiri. Kita tak bersetuju, ya, dengan serangan bertali arus, serangan tak berhenti kepada rakan kita sendiri. Ya, seolah-olah kita tidak ada langsung ruang ataupun tempat untuk kita mengeluarkan cadangan dan pendapat kita. Kita gunakan media untuk kita nak up diri kita, seolah kita lah seorang pemimpin yang lurus bendul, seolah kita lah pemimpin yang nak jadi pejuang kepada rakyat. Tetapi sebenarnya apa yang kita sebut ini di luar sana, ya, hentam pemimpin kita, hentam parti kita sendiri, ada satu peluru yang kita sumbangkan kepada pihak musuh kita. Ini yang kita harus ingat, ya. Okey. Kalau tak ada apa-apa, saya boleh tutup kedai. Kalau tidak ada siapa yang nak memberikan pendapat. Walau bagaimanapun, ya, usaha-usaha yang kita nak lakukan di Pulai dan juga termasuk di Pelangai adalah satu usaha untuk kita nak uji sokongan, ya, dalam tempoh 8 bulan, 9 bulan di bawah kerajaan perpaduan ini. Sejauh mana tahap, ya, rakyat memahami pembentukan kerajaan ini. Dan ianya bergantung kepada sisi penerangan, ya, kepada rakyat. Kalau tidak, kita akan tertipulah dengan YB Viral tu. Ya, YB Viral cerita pasal insurans di Selangor ni. Ya, malam tadi pun dalam room dia ni diperbahaskan, ya, diperdebatkan tentang insurans ini. Jadi anda boleh, ya, faham, kalau siapa faham tidak ada masalah. Tetapi bagi orang yang nak cari salah, walaupun kerajaan Selangor melakukan perkara yang baik, ya, memberikan insurans 1 sen pun tak kena bayar, kita mempertikaikan dari sisi teknikal, ya, tentang data-data, pencurian data-data manusia sebagainya. Sedangkan data-data ni, saudara, boleh dibeli melalui SPR. Ini juga dijelaskan oleh Hamzah satu ketika dulu.
Ya, Hamzah sewaktu jadi Menteri Kementerian Dalam Negeri, dia boleh kata, dia pun sebut data-data ini boleh dibeli. Ya. Jadi yang kita petikaikan data, kita petikai macam-macam kita petikai. Sedangkan kita ada pilihan. Kalau kamu tak nak diri kamu diinsurankan secara percuma, janganlah terima. Ya, abaikan. Ya, masalahnya kamu nak, tapi dalam keadaan kamu nak juga hentam orang yang memberi insurans kepada kita ini secara percuma. Kalau umur kita dah masuk 50 lebih ke atas, ya 50, 60, 70, ada penyakit, kalau ada pun mahal mungkin kena bayar. Tetapi di negeri Selangor, dia tak kira kamu tua tak tua, sakit ke tak sakit, kami insurankan kamu. Kami insuran kamu dan kamu tak perlu bayar bulan-bulan pun. Ini pun dijadikan bahan fitnah, konon-konon yang mencuri data dan sebagainya. Ya? Tapi kalau dalam TikTok, daftar dalam TikTok, data dalam FB, Facebook dan sebagainya, kamu ingat Facebook tak boleh cari data kamu. Ya? Kita main TikTok ni, ingat TikTok tak boleh dapat data kamu. Apa saja media sosial kamu gunakan, kamu akan terdedah dengan data-data. Ya? Jadi sebenarnya bukan isu data, bukan isu curi data. Sebenarnya kamu tak mahu melihat bahawa kajian di Selangor ini berbeza daripada kajian di Kelantan, berbeza daripada kajian di Terengganu, berbeza daripada kajian Kedah. Kamu tak nak tengok rakyat Selangor ini dibantu. Kamu tak nak tengok. Ya, kalau boleh, kamu nak Selangor ini menyediakan bekalan air seperti teh tarik. Barulah level kami. Ya? Selangor jangan nampak lebih. Kalau nampak lebih, kami tak boleh cik makan. Sebab rakyat di Selangor, mereka akan cari salah. Kalau tak ada salah, mereka reka salah. Ya? Bila berada dalam Dewan, tak berani nak berdebat, tak berani nak berhujah. Bila ada dalam Parlimen, ponteng, tak datang. Sepatutnya isu-isu seperti inilah wakil-wakil pemimpin parti kamu bawa dalam Dewan Negeri Selangor. Contohnya apa yang YB Viral sebut, ya, apa yang ramai-ramai, ya, setro-setro daripada Perikatan Nasional sebut dalam TikTok, live TikTok mereka, sepatutnya mereka suarakan kepada wakil-wakil rakyat mereka. Di Selangor mereka ramai wakil rakyat dah menang sekarang ni. Ya, mereka lantik satu ketua pembangkang. Letaklah Jemin Semurid sebagai ketua pembangkang, tidak ada masalah. Dan nyatakan apa yang kamu sebut tu kepada wakil rakyat supaya didebatkan di dalam Dewan. Ya? Dan kita nak tengok sama ada kamu benar atau kajian di Selangor yang benar. Tapi kalau berkokok dalam TikTok, ya, konon kamulah hero, kamulah pejuang rakyat dengan membawa fakta dan hujah-hujah mengarut, ya, lebih baik tak payah. Dia tidak membantu sekalipun. Ya? Apa yang kamu hujahkan itu tidak didengar pun oleh pihak kajian Selangor. Tetapi yang paling berkesan, kamu letak hujah ini, kamu kumpul poin-poin ini, ya, serahkan kepada ketua pembangkang kamu, serahkan kepada adun-adun kamu supaya mereka persoalkan apabila persidangan DUN dibuka nanti. Dan itulah tempat yang seharusnya berlaku perdebatan. Ya, kamu bawa hujah kamu, kamu bawa data kamu, kamu bawa fakta kamu, biar kajian negeri menjawab hujah-hujah kamu. Ya, itu cara dia. Tetapi kenapa hanya bermain di ruangan media sosial sahaja? Sebab di situlah paling mudah nak memperbodohkan penyokong-penyokong yang selama ini mengambil dalil daripada TikTok sahaja sebagai sumber. Banyak kali kita tengok, ya, mereka tak tahu apa-apa pun. Bila kita tanya mereka, mana dapat maklumat? Daripada TikTok. Itulah sumber mereka. Ya, dia sumber mereka. TikTok ini sebenarnya, kalau kita rajin mendengar kedua-dua belah pihak dan kita bijak memikir, mencari maklumat yang sahih, maka kita dapat keuntungan daripada TikTok ini. Tetapi kalau kita gunakan TikTok, kita ambil dalil daripada Raja Petera tentang insurans di Selangor, sedangkan Raja Petera itu berada di London. Ya, tak pernah berpuluh tahun tak balik ke Malaysia, saudara. Raja Petera ni macam orang buangan. Duduk di Manchester, di London sana melarikan diri. Sebab kalau balik ke Malaysia, sampai airport saja dia akan kena cekup. Sebab banyak kes-kes saman sekarang ini terhadap Raja Petera. Sebab itu dia berani, sebab dia berada di luar negara. Sebab itu dia bagi cerita-cerita karut ni banyak sangat. Dan sumber itulah yang dipakai oleh seluang-seluang ini. Ya, itulah cara dia. Ya, yang diguna pakai oleh seluang-seluang ini. Sebagai hujah mereka, dalilnya Raja Petera. Ya, sedangkan Raja Petera berada jauh nun di hujung dunia sana,
Dia boleh tahu pula program-program di Selangor. Dia sendiri pun tak balik ke Malaysia. Dia sendiri pun tidak berada di Selangor. Tapi apa yang disampaikan oleh Raja Putra itu diguna pakai oleh seluang-seluang yang berada di Selangor. Ya. Seluang-seluang ini, ya walaun-walaun ini, dia adalah rakyat Selangor. Dia tahu benda tu. Tetapi dia guna pakai juga kata-kata Nun, RPK, Raja Putra di Manchester. Sedangkan banyak terbukti, terdedah, terlondeh kata-kata Raja Putra itu adalah satu fitnah dan satu pembohongan. Raja Putra pernah sebut kerajaan Anwar ini hanya bertahan 3 bulan saja. Dia pernah sebut bahawa kerajaan ini akan jatuh sebelum raya. Dia pernah sebut kerajaan ini akan jatuh selepas raya. Dan dia pun juga mengakui kerajaan ini jatuh pada bulan 8. Semuanya mengarut. Semuanya tersasar jauh. Tetapi masih ada seluang-seluang yang masih percaya kepada Raja Putra. Sepatutnya seluang-seluang ini mencabar Raja Putra. Kalau kamu benar, kalau kamu pihak dia benar, sila balik ke Malaysia. Anak kamu pun berada di Malaysia. Takkan kamu tak boleh nak menziarah anak kamu? Kenapa takut nak balik? Kalau kamu benar, takut apa? Walaupun ada 1000 saman menanti di negara ini kepada terhadap Raja Putra. Kalau kamu benar, kamu jangan takut. Tetapi kita faham, Raja Putra ni, level Raja Putra inilah menjadi dalil kepada walaun-walaun. Dan itulah yang amat dikesali kerana kita percaya kepada Raja Putra ini. Okey. Okey, saya rasa cukup sampai di sini. Kerana tidak ada kawan-kawan yang nak naik. Room saya ni payah seluang nak naik, saudara. Sebab saya tak pandai nak pancing. Saya ni orang yang baik, saudara. Saya ni penuh berhemah. Cakap saya ni seperti seorang ustaz. Sebab itu walaun mungkin tak sampai hati nak naik lah. Jadi itulah kelemahan saya. Saya ni banyak kali kena lag ni. Mungkin ada orang kacau saya punya live. Saya rasa dah 3 kali dah gangguan. Nak macam mana? Tak kisahlah. Mahdi kita lawan. Mahdi pun kita lawan. Naga akan ku lawan. Ini pula cicak mengkarung. Okey, cukup sampai di sini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sempat singgah di room ini. Terima kasih banyak yang beri gift yang tak sempat saya tengok. Siapa-siapalah. Tak kira lah. Tanda sokongan anda, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Bagi rakan-rakan yang dah follow akaun TikTok saya ini juga, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda. Dan juga yang telah subscribe saya punya channel YouTube juga, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda. Untuk kita perkongsikan dan kita viralkan, kita share selama yang mungkin, untuk kita perluaskan penerangan. Okey. Tak apalah, kita terus bagi penerangan. Kalau ada walaun 10 orang dalam ni, dapat kita cerdikkan seorang dua pun satu kejayaan. Daripada kita tidak berbuat apa-apa. Jangan benarkan kebodohan itu terus menghantui kehidupan mereka. Menjadi kewajipan kita untuk mereka menjadikan seorang manusia yang bijak pandai lah. Okey. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.